Assalamualaikum dan salam sejahtera, kembali bersama dengan kami di mydigital.kkmm bersama dengan saya Anim Izzati. Hari ini kita nak kongsi tentang edisi pendidikan. Untuk pengetahuan anda, selain gerakan untuk menjalinkan hubungan kerjasama dua hala yang rapat melalui perjanjian memorandum persefahaman atau kerjasama Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM sentiasa komited dalam menerajui hubungan antarabangsa dalam pembangunan sektor komunikasi. Bukan itu sahaja, menariknya hari ini pelbagai pendedahan informatif akan dibincangkan dalam usaha untuk menaik taraf hubungan kerjasama multilateral strategik dengan negara asing serta pertubuhan-pertubuhan antarabangsa. Sekaligus sebenarnya memberikan kelebihan buat Malaysia ke arah peningkatan pembangunan sektor komunikasi, multimedia dan informasi negara. Jadi nantikan perbincangan kita pada hari ini untuk topik yang berkaitan hanya di edisi pendidikan mydigital.kkmm. Baiklah penonton semua, untuk pengetahuan anda, mydigital.kkmm merupakan sebuah inisiatif di bawah Kementerian Komunikasi Multimedia Malaysia KKMM. Selain pendidikan, kita ada membicarakan pelbagai inisiatif dalam bidang teknologi, pelancongan, keusahawanan, hiburan, sukan, kesihatan, industri kreatif dan juga gaya hidup. Jadi untuk mengetahui perkembangan terkini, mudah saja boleh layari kami di mydigital.kkmm.my ataupun boleh follow kami di Instagram maupun Facebook kami. Baiklah, kita nak beralih kepada segmen yang pertama kita, iaitu Universal Postal Union, agensi khusus PBB ke arah pembangunan sektor pos dunia. Seperti mana yang kita semua sedia maklumkan, PBB itu merupakan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Difahamkan juga KKMM turut berperanan penting untuk menyelaraskan pelaksanaan aktiviti kerjasama antarabangsa dan menjadi urus setia kepada jawatan kuasa bersama yang termeterai di Memorandum Persefahaman MOU. Dan pastinya sedikit latar belakang ini mempunyai saling kait dan sektor pembangunan pos dunia yang bakal kita bincangkan bersama dengan tetamu istimewa kami di studio ini. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut lagi apakah yang mungkin akan dibincangkan, akan kita perhalusi satu persatu. Kita perkenalkan tetamu kita di studio pada hari ini, Encik Ahmad Nurhat bin Zahari selaku Setiausaha Bahagian Teknologi Komunikasi. Selamat datang kita ucapkan, Encik Nurhat. Terima kasih, Hanim. Ya, apa khabar? Sihat ya? Baik, sihat alhamdulillah. Sihat alhamdulillah, itu yang hendaknya. Okey, mungkin kita boleh mulakan dengan seperti mana yang kita semua sedia maklumkan, Encik Nurhat, Kementerian Komunikasi Multimedia Malaysia ataupun KKMM ni merupakan satu badan yang mengawal selia. Kalau kita nak kata tentang telekomunikasi, perkhidmatan pos dan juga kurier, mewakili negara untuk terlibat secara langsung dengan agensi-agensi antarabangsa. Kita nak tahu juga apakah agensi-agensi antarabangsa tersebut dan juga peranannya. Encik Nurhat, silakan. Okey, sebenarnya Nim, berkaitan dengan badan antarabangsa lah yang berkaitan dengan sektor telekomunikasi, ICT dan Post and Courier yang di bawah purview of KKMM. Sebenarnya ada banyak. Saya boleh senaraikan satu persatu, Nim. Antaranya adalah International Telecommunication Union yang menjaga hal ehwal telekomunikasi dan juga ICT. Dan ada juga Universal Postal Union yang menjaga hal ehwal pos. Dan Asia Pacific Telecommunity, yang menjaga hal ehwal telekomunikasi dan juga ICT di kawasan rantau Asia Pasifik. Dan ada juga ICANN. ICANN tu Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Beribu pejabat di Los Angeles menjaga urusan berkaitan dengan domain. Dan juga Commonwealth Telecommunication Union, IMSO iaitu International Mobile Satellite Organization, dan juga ITSO lah, International Telecommunication Satellite Organization. So memang ada banyak badan organisasi yang terlibat. Yang banyak terlibat. Yes, berkaitan dengan sektor telekomunikasi, ICT dan juga pos. Dan untuk segmen kita lah, untuk segmen kita ni saya rasa saya tak ceritakan semua lah. Mungkin takut saya pilih kita banyak pula ya. Lama. Saya pilih yang tiga yang utama lah, iaitu ITU, International Telecommunication Union, iaitu menjaga urusan telekomunikasi dan juga ICT di peringkat global. And then
Universal Postal Union UPU di peringkat global, dan juga Asia Pacific Telecommunity lah yang menjaga telekomunikasi, dan juga ICT di peringkat rantau Asia Pasifik lah. Okey, kalau saya nak terangkan berkaitan dengan ITU ni, ITU ni sebenarnya lahir dah lama dah sebenarnya, dah more than 150 years. Dia lahir pada 17 Mei tahun 1865. Itu okey. Beribu pejabat di Geneva di New Zealand, dan mempunyai keahlian sebanyak 193 negara. Dan Malaysia merupakan salah satu negara lah daripada 193 tersebut. Okey, dan manakala UPU juga UPU pula orang kata beribu pejabat di Bern, New Zealand, dan lahir pada 9 Oktober 1874. Okey, dan keahlian dia seramai 192 ahli. Okey, dan Malaysia juga merupakan orang kata salah seorang ahli lah, negara ahli dalam UPU tersebut. Ya, itu dia. Kan sedikit pengenalan lah kan untuk kita memahami sebelum kita tinjau ataupun sebelum kita kongsikan berkaitan dengan topik kita yang seterusnya. Baru-baru ini Kongres ke-27 UPU diadakan secara hybrid buat pertama kalinya. Untuk kita kabarkan berita gembiranya, Malaysia mendapatkan orang kata CA dan juga POC itu merupakan majlis ataupun tangga ahli yang kita dapat raih kemenangan. Kita dapat kepercayaan dan juga pengiktirafan daripada 192 buah negara. Kalau kita tahu mungkin penggal yang lalu kerusi CA ini dikekalkan sehingga kejayaan pada penggal yang kali ini. Kongsikan bersama dengan kami bagaimana kejayaan untuk mengekalkan kerusi CA dan juga kemenangan buat kerusi POC pada kali ini. Okey, sebenarnya apa orang kata resepi kemenangan lah rasanya kan CA dan POC pada kali ini. Okey, sebelum tu saya cerita sikit bahawa pada Kongres yang ke-27 lah yang apa orang kata diadakan pada bulan Oktober yang lalu, kita bermesyuarat selama 3 minggu 3 minggu, tetapi secara visi lah. Kita tidak berkesempatan pergi ke Abidjan, Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire tu Ivory Coast lah. So kita buat secara visi. So di situ kita telah orang kata berjayalah memenangi kerusi CA dan POC lah. Dan orang kata dari segi kemenangan tu memang kemenangan yang amat manis lah bagi Malaysia, kerana untuk kata UPU ni setiap 4 tahun dia akan mengadakan more or less pertandingan ni lah untuk merebut kursi CA dan POC. Dan kursi CA dan POC ni dia terdiri daripada 5 region lah sebenarnya. Kita jatuh ke region yang kelima, iaitu region Asia dan Oceania. Okey. Di mana kita, kalau saya nak cerita lah Nim kan, masa pertandingan CA tu, okey, daripada 21 negara yang bertanding, seat yang available lebih kurang 11 je. So kita kena top 11 lah daripada 21. So kita berjaya memenangi. So resepi kita menang tu kerana of course dari segi kerjasama yang rapat Malaysia dengan dengan negara-negara antarabangsa, itulah merupakan orang kata antara faktor kejayaan kita lah memenangi CA dan POC pada kali inilah. Dan ini akan mendapat pengiktirafan daripada 192 buah negara sehinggalah ke penggal 2025. Itu bukan sahaja kemenangan tetapi tanggungjawab disusuli. Selepas itu perlulah dengan perancangan yang baik sekali. Okey, kita nak sambung berbual lagi bersama dengan Encik Nurhat, tapi sebelum tu anda perlu saksikan video yang disediakan terlebih dahulu untuk fahaman kita bersama. Saksikan. Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Berinformasi Sedunia atau ringkasnya WTISD disambut pada 17 Mei setiap tahun bersempena dengan ulang tahun penubuhan International Telecommunication Union di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, bertemakan memacu transformasi digital dalam era penuh cabaran. Ia memberi fokus kepada perkembangan baru ICT sebagai pemangkin kepada kemajuan negara, khususnya dalam mengharungi cabaran pandemik COVID-19. Rangka Tindakan Ekonomi Digital Malaysia, My Digital, dan inisiatif Pelan Jalinan Digital Negara, Jendela, perlu dimanfaatkan dalam usaha menjadikan negara sebagai peneraji ekonomi digital serantau di samping mencapai pembangunan sosioekonomi rakyat. Dengan adanya infrastruktur telekomunikasi yang berkesan, amalkan penggunaan internet berteraskan keselamatan, kewaspadaan dan tanggungjawab. Klik dengan bijak, tidak pasti, jangan kongsi.
Itu dia dengan tagline yang terbaru iaitu memacu transformasi digital dengan dunia ataupun era penuh cabaran. Kita berbalik kepada perbincangan kita bersama dengan Encik Nurhad. Kali ini kita nak tanya pula, CA kita tahu kita kekalkan kerusinya pada penggal yang sebelum ini sehinggalah kepada tahun 2021 kan. Dan kita sambung pada tahun ini sehinggalah ke tahun 2025. POC ini adakah kali pertama kita turut serta dalam pertandingan ataupun untuk merebut kerusi POC ini? Sebenarnya CA dan POC ni bukan merupakan kali pertama lah. Sebelum ni kita telah bertanding. Okey, untuk rekod untuk kongres untuk tahun ni is kongres UPU yang ke-27 tau. Saya orang kata kita backtrack sikit. Kongres UPU yang ke-22. Okey, di Beijing di mana kita memenangi kerusi POC untuk penggal 2001 hingga 2004. And then kongres UPU ke-23 di Bukares. Ini ada dua kerusi CA dan POC. And then yang ke-24 dua kita bertanding maknanya. Yes, dua kita bertanding. And then Kongres UPU ke-24 di Geneva, kerusi CA untuk penggal 2009-2012. And then Kongres UPU ke-25 di Doha, Qatar. Ini POC sahaja, 2013 hingga 2016. Dan Kongres UPU ke-26 di Istanbul, CA saja. Kita tak bertanding untuk POC untuk 2017 ke 2021 dan hinggalah ke penggal ini iaitu penggal ke 2022 hingga 2025 di mana kita bertanding Kongres UPU ke-27 di Abidjan, Cote d'Ivoire. Kita bertanding dua kerusi, CA dan juga POC. Ya, itu dia sebenarnya kejayaan demi kejayaan yang diraih itu perlulah fokus dengan beberapa kerusi. Cuma kali ini orang kata bukan saja nasib yang menyebelahi kita tapi tuah juga menyebelahi kita untuk memenangi dua kerusi iaitu CA dan juga POC. Dan apakah manfaat yang boleh dikongsikan juga sebagai Malaysia menjadi salah satu ahli majlis apabila kita melibatkan kerusi ataupun kongres UPU ini? Sebenarnya manfaat dia Anim ada banyak Anim. Pertama sekali kita dapat memberikan idea pandangan, cadangan daripada negara kita Malaysia terhadap pembangunan pos di dunia. Kerana setiap negara tu ada orang kata dia punya level of pembangunan pos. Ada yang negara yang least development country, ada negara membangun dan ada negara maju. Dan kita dari segi orang kata status orang kata industri pos kita merupakan yang baiklah. Yang baik dikenali ramai dan pernah dapat award lah juga. Yelah, manakah tidak kan kerusi itu dimenangi. Pernah dapat award dan sebagainya. Dan kita juga dapat memberikan pendirian kita lah. Pendirian serantau kita. Okey, kalau untuk orang kata UPU ni, UPU di peringkat global dan kita ada APPU, peringkat Asia Pasifik. Kadang-kadang untuk kita nak mengutarakan kita punya cadangan atau pandangan ke peringkat global, kita perlu mendapat sokongan di peringkat jiran-jiran kita ni. Di peringkat ASEAN dan juga di peringkat Asia Pasifik supaya mereka menyokong kita punya kertas cadangan, idea dan sebagainya dan mereka bersetuju dan kita angkat ke peringkat yang lebih tinggi lah iaitu di peringkat UPU itu sendiri. Of course dari segi image lah. Okey, image negara kita di mana kita bersikap responsif lah terhadap industri pos tersebut. Kita ni hidup orang kata peringkat global. Global dia maknanya jiran kita is negara-negara di sekeliling kita. So apa negara-negara di sekeliling kita ni orang kata kita bincangkan, kita bersetuju dengannya dan orang kata kita perlu laksanakan lah. So menunjukkan image kita responsif lah terhadap orang kata sepakat. Perlibatan kita kan? Keterlibatan kita, kesepakatan kita dengan negara lain based on persetujuan kita semasa kita mengadakan perbincangan seumpamanya lah. Okey, itu dia perkongsian yang cukup padat sekali dengan bagaimana dan apakah manfaat yang diberikan oleh kita sebagai rakyat Malaysia menjadi salah satu majlis untuk kongres. Kita nak nampakkan image kita, penglibatan kita, kredibiliti maupun kemampuan Malaysia untuk meletakkan standard yang sepatutnya dan pastinya sokongan daripada negara-negara jiran kan di peringkat global ini amatlah diperlukan dengan kerjasama yang paling baik sekali. Baiklah, terima kasih di atas perkongsian yang cukup bermanfaat sebentar tadi. Seperti mana yang Cik Ahmad Nurhad tadi katakan, menjadi ahli dalam CA dan juga POC ini diharapkan Malaysia terus mendapat manfaat melalui peringkat domestik dan juga antarabangsa khususnya. Dalam masa yang sama, berpeluang meneruskan usaha sama serta melibatkan diri secara langsung dalam pelbagai program pembangunan dasar, sistem keselamatan maupun teknologi. Kita nak rehat seketika, kembali selepas ini kita akan kupas semula untuk segmen kedua iaitu International Telecommunication Union, agensi khusus PBB ke arah pembangunan sektor telekomunikasi sedunia. Sambil-sambil itu anda boleh layari kami di mydigital.kkmm.my untuk mengetahui pelbagai perkembangan terkini
Jangan lupa ya untuk singgah di booth dan juga aktiviti menarik yang disediakan khas untuk anda. Dan jangan lupa untuk follow kami di Instagram maupun Facebook kami. Kembali selepas ini di MyDigital.kkmm edisi pendidikan. Our world has changed. We are connected more than ever. No borders separate us. Interconnectivity demands critical information to be delivered in real time. Digital transformation empowers government agencies, educates our future generations, and enables businesses to scale bigger and faster. The power of big data and analytics create a more efficient connection among businesses and enhances customer experience. It takes a trusted partner to aggregate data in real time, process information securely, and deliver the right solution professionally, on demand, on time. We are empowering big data right here. We are committed to delivering critical data unlike any other by enabling complete digital solutions. Seeking a world-class data center? Consider it done. Baik, kembali bersama dengan saya Anim Izzati di mydigital.kkmm edisi pendidikan. Pada segmen yang pertama tadi, kita dah pun berbincang mengenai agensi khusus PBB ke arah pembangunan sektor pos dunia. Pelbagai maklumat yang telah pun kita dapat, perbezaan antara Council of Administration ataupun CA dan juga Postal Operations Council ataupun POC. Kali ini kita akan sambung perbualan kita dengan lebih terperinci di segmen yang kedua, iaitu International Telecommunication Union ataupun agensi khusus PBB ke arah pembangunan sektor telekomunikasi sedunia. Tetamu kita juga sempat memberikan definisi apakah itu International Telecommunication Union ataupun ITU dan juga Universal Postal Union UPU, di mana Malaysia telah pun menganggotai kedua-dua organisasi ini sejak tahun 1958 lagi. Tapi sebentar lagi kita akan nak tahu lebih dalam, lebih perhalusi satu persatu tentang perkara yang melibatkan sektor telekomunikasi ataupun sektor komunikasi dan bagaimana Malaysia menyokong misi yang dibawa ini. Masih lagi bersama dengan saya Encik Ahmad Nurhad di studio mydigital.kkmm. Terima kasih Encik Nurhad bersama dengan kita lagi. Okey, untuk sektor telekomunikasi Malaysia, ya kan, kita akan berbanding kerusi dalam Majlis International Telecommunication Union ataupun ITU pada persidangan plenipotentiary pada tahun 2022. Mungkin Encik Nurhad nak kongsikan bersama dengan kami mengapa Malaysia salah satu majlis yang bertanding dan juga kerusi itu perlu dipertandingkan untuk Majlis ITU. Sebenarnya perkara ini telah diputuskan oleh kerajaan lah pada tahun 2021. Okey, kita telah mengangkat petun kata memorandum Jabatan Menteri supaya Malaysia bertanding untuk kerusi majlis ITU ni. Okey, kenapa kita bertanding? Kerana manfaat dia memang banyaklah. Dia sebenarnya badan antarabangsa ni apabila kita menjadi ahli, dia punya benefit dia adalah sama macam saya ceritakan sebentar tadi. EPU maknanya kita menyatakan image kita, kita meningkatkan image kita, komitmen kita, negara kita dan sebagainya. Dan kita tahu sekarang ekosistem digital negara Malaysia sekarang orang kata meningkat dengan begitu baik sekali, di mana kerajaan telah melancarkan rangka tindakan ekonomi Malaysia ataupun MyDigital okey pada 19 Februari 2021 yang lalu. Okey, dan juga pada 1 Julai kerajaan melancarkan dasar fourth RI negara. Dan kita tengok kalau kita tengok statistik DOSM telah mengeluarkan statistik sumbangan digital ekonomi lah.
kepada apa tu kata KDNK negara. Pada tahun 2020 saja orang kata sebanyak 320 bilion bersamaan dengan 22.6%. Okey. Dan sasaran sumbangan ekonomi digital terhadap KDNK negara yang dinyatakan dalam rancangan Malaysia ke-12 yang baru dilancarkan baru-baru ini, kan? Adalah sebanyak by tahun 2025 kita punya sumbangan ekonomi digital terhadap KDNK negara adalah sebanyak 25.5%. Just imagine pada tahun 2020 kita dah mencapai sasaran 22.6 dan lagi 5 tahun tu kita perlu mencapai 25.5 yang kita boleh capai lah 25.5% dan mungkin lebih lagi lah daripada itu. Dan mematikan ekosistem ekonomi digital yang berkembang maju dan sebagainya. Betul. So sudah semestinya kita perlu orang kata perlu menampakkanlah orang kata kita punya Malaysia punya komitmen berkaitan dengan ekonomi digital dan kita perlu berkongsi dengan negara-negara luar sana, negara-negara pembangun lain supaya mereka juga akan turut mendapat benefit ataupun manfaat berkaitan dengan pembangunan ekonomi digital ni. Kan bila kita melihat kepada keadaan pandemik ini, inilah mungkin antara hikmah yang kita perlu perhalusi kan. Ekonomi digital kita berkembang dengan pesat sekali, ramai yang lebih kreatif, ramai yang lebih meningkatkan produktiviti mereka dengan pergi ke arah ekonomi digital ini sekaligus menyumbang peratusan yang tinggi terhadap KDNK negara. Itu yang paling penting sekali kan. Dan sebagai ahli dalam ITU, pastinya mungkin Cik Nurhat nak berkongsi dengan kita sebagai masyarakat Malaysia, apakah sumbangan yang boleh kita lakukan untuk sama-sama bersetuju dengan agenda yang dibawa dan menyokong untuk melahirkan masyarakat yang berperanan penting sekali, terutama sekali dalam penggunaan internet kita, yang nak pastikan ianya kondusif dan juga selamat, Cik Nurhat. Okeylah, mungkin saya boleh tanya Anim ataupun para penonton lah. Okey. Di setiap tahun kita menyambut Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Berinformasi Sedunia. Okey. Bilakah hari tersebut? 17 Mei? Betul. Betul. Kalau saya ada hadiah ni saya dah bagi kepada Anim dan penonton lah. Kan? Okey. Kenapa 17 Mei adalah penubuhan ITU pada 17 Mei 1865 sempena Konvensyen Telegraf pertama dibuat pada ketika itu. Dan untuk Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Berinformasi Sedunia ni, sebenarnya kita setiap tahun KKMM orang kata mengadakan program. Tapi pada tahun 2020 dan 2021 disebabkan oleh pandemik COVID, kita tak bolehlah melaksanakan program secara fizikal. Okey, so kita buat secara promosi menerusi media massa, TV, radio, secara maya dan sebagainya lah. Kalau untuk rekod pada tahun 2019 kita buat di Ipoh Perak. Okey, sambutan kita buat di Ipoh Perak. 2018 kita buat di Pusat Sains Negara Cawangan Utara Alustaq. Wah, Alustaq cakap Kedah lah. Keluar Kedah. Okey, and then 2017 kita buat di Pusat Internet Desa di Melaka lah. Okey. Itu dia. Kita nak kongsikan juga kepada anda semua. Mungkin sebelum kita nak kongsikan video ini, Encik Nurhat nak sedikit secara ringkasnya ICT Girl. Okey. Belum sentuh sedikit tentang itu. Okey, pada tahun 2021 sebenarnya Girls in ICT Day ni disambut bersekali dengan Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Berinformasi Sedunia. Okey. Tetapi pada tahun ni kita sambut Girl in ICT Day kerana sempena ulang tahun ke-10 sambutan Girl in ICT Day. So 10 tahun. So kita sambut dengan agak meriah juga kerana mendapat sambutan terdapat 3 agensi kerajaan yang melaksanakannya dan juga 3 pihak industri yang melaksanakannya. Untuk agensi kerajaan tu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, and then Malaysia Digital Economy Corporation MDEC dan juga Cyber Security Malaysia lah. Dan untuk pihak industri tu pihak Axiata, and then Microsoft Malaysia, and then Internet Society of Malaysia dan juga Gorgeous Geeks lah. Apa itu Girl in ICT Day tu adalah untuk menarik minat wanita-wanita muda lah ataupun remaja lah kan, pelajar sekolah dan pelajar universiti, penglibatan mereka, idea mereka kan nak didengar. Yes, ada ada pertandingan yang dibuat oleh 7 agensi ini dan pertandingan juga coding challenge kan tadi. Ada coding challenge supaya mereka ada minat dalam mereka ni lah merupakan pelapis untuk mengambil subjek STEM. Sains, teknologi, engineering dan matematik, of course lah dalam bentuk digital lah kan. Yelah. So untuk menarik minat remaja pada masa kini, wanita untuk
orang kata mempelajari STEM. Ya, sebab kita tahu yang mengungguli sektor ini lebih kepada pemainnya bahagian lelaki lah kan, kalau kita tahu peratusannya. Mungkin penglibatan dan juga peluang-peluang yang diberikan bagi kaum wanita ini membuka minat mereka kan, sekaligus meningkatkan lagi penglibatan mereka dalam sektor ini. Okey, sebentar tadi kita dah sentuh sedikit tentang ICT Girl, tapi untuk anda semua, jom sama-sama kita saksikan video yang disediakan khas untuk anda untuk kita lebih faham dan tahu apakah itu ICT Girl. Saksikan. I always thought that math and science would be boring and just all about numbers and weird parts of cars. But not anymore when I discovered on YouTube and science that my mom took us to. And when I started learning about coding and electronics, I found it really fun because I can make funny and nice games and hopefully make great inventions to help disabled or just help people. I want to make a Lego movie. ICT is very fun and challenging. I've always learned to love ICT ever since I started learning that subject. It may be challenging at times, but it being challenging is what's most fun about it. Hi there. I've always been very amazed by coding and electronics. Even the most basic things blows my mind sometimes. I never have and I never will regret taking an interest in it. And remember, gender does not matter and never will matter in learning something. I was first introduced to a particular sector in ICT 2 years ago during my teacher examination. For one of our subjects, we had to create a project with the application of electronic devices, and that is how I learned about computer programming. Honestly, I found it quite fun, and it wasn't really that hard as it seemed when we're passionate about it. I do hope that Girls in ICT Day will be held annually in Malaysia for the involvement of more young girls in this sector, and also for the sake of better healthcare, digital technology, communications, economic independence, and more. Itu dia suara anak-anak muda yang berbakat, yang mempunyai idea tersendiri dan pandangan tersendiri untuk meningkatkan ataupun melibatkan diri mereka dalam bidang ICT. Pastinya ini akan berikan kesan kepada kita sebagai rakyat Malaysia, sebagai negara kita untuk berkembang maju dalam bidang teknologi dan juga komunikasi pastinya. Encik Nurhat, kita masih lagi bersama dengan Encik Nurhat. Kali ini mungkin soalan saya lebih kepada, kita tahu yang UPU ataupun ITU merupakan antara yang terlibat untuk kita kata kerjasama di peringkat global. Adakah wujudnya kerjasama yang seperti ini, seumpama ini, apabila kita bercakap tentang Asia Pasifik pula? Ya, memang ada apa tu Anim. Antaranya adalah Asia Pacific Telecommunity, iaitu APT yang menjaga hal ehwal berkaitan dengan telekomunikasi dan ICT di rantau Asia Pasifik, di mana memandangkan Asia Pasifik, so keahlian negara tak banyaklah, lebih kurang 38 negara saja, compare dengan apa orang kata ITU tu 192 buah negara, betul. Okey, Anim lagi cakap daripada saya ni. Tak, sebab saya dengar Cik Nurhat katakan. Okey, dan juga Asia Pasifik Postal Union, itu menjaga hal ehwal pos di peringkat Asia Pasifik, dan Malaysia juga menjadi ahlilah untuk APT dan juga untuk APPU tu. Dan kongsikan mungkin jenis-jenis kerjasama yang wujud dalam APT pula, melalui manfaat yang Malaysia boleh dapat, dan seterusnya mungkin sebagai keahlian dalam agensi ataupun majlis ini. Okey, untuk APT tu kita ada APT Preparatory Group lah.
APT Preparatory Group ni kita nak jadikan Asia Pacific ni sebagai one voice lah sebelum kita angkat cadangan-cadangan kita ke peringkat ITU. Sebagaimana saya maklumkan tadi, okey, ITU akan mengadakan planning potentiary pada bulan Oktober tahun 2022. Okay. So selalunya sebelum ITU planning potentiary ni akan ada orang kata perbincangan di peringkat rantau masing-masing, region masing-masing. Peringkat apa tu orang kata Asia, Afrika, Asia Pasifik, Afrika dan sebagainya untuk mengangkat cadangan-cadangan mereka sebagai one voice lah. Okey, kalau katakan Malaysia nak angkat terus kepada ITU tu mungkin perlu disupport lah, disupport oleh peringkat rantau kita. So maknanya salah satunya is kita ada cadangan, in fact untuk ITU akan datang ni, planning potentiary akan datang, kita ada 2 cadangan yang kita akan utarakan, dan kita sekarang pada tahun depan bulan Januari kita akan adakan prep meeting lah, prep meeting bersama kata APT ni untuk melihat cadangan kita, untuk kita mengangkat cadangan kita, whether mereka bersetuju atau tak bersetuju untuk mengangkat cadangan kita ni ke peringkat yang lebih tinggi lah. Dan pada masa sama juga banyak juga manfaat di APT ni. Contoh APT ni setiap tahun dia akan email tawaran untuk menjalani latihan teknikal berkaitan dengan telekomunikasi dan juga ICT. Normally mereka ni akan bagi fellowship lah. Fellowship tu maknanya secara percuma lah, dia akan sponsor. Tapi dia sponsor seorang je lah ni, bukan dua orang. Tak boleh ramai-ramai Itu kalau fizikal lah. Tetapi since sekarang ni tahun 2020-2021 pandemik COVID, tak boleh rentas negara dan sebagainya. So latihan teknikal tu masih diteruskan tetapi secara VC lah. So manfaat dari segi kerjasama teknikal tu diberikan. And then pada masa sama juga terdapat EBC ataupun extra budgetary contribution, di mana terdapat negara-negara Asia Pasifik ni yang agak kaya kan, seperti contoh Jepun, Korea dan China. Dia memberi geran-geran penyelidikan lah kepada kepada ialah IPTA, IPTS dan juga orang kata agensi kerajaan yang membuat kajian lah untuk ini. Yes. Di mana terdapat 2 jenis kajian, iaitu International Collaborative Research dan juga ICT Pilot Projects for Rural Areas lah. So semua kajian yang diberikan ialah semua geran yang diberikan oleh daripada EBC ni, extra budgetary contribution tu, adalah berkaitan dengan telekomunikasi dan juga ICT lah. Itu amat penting sekali untuk mereka meneruskan lagi progres dan juga path mereka dalam sektor berkaitan kan. Lebih-lebih lagi inilah mungkin manfaatnya, kepentingannya perlu bekerjasama. Alalang tu kita nak simpulkan juga perbincangan kita pada hari ini. Mungkin Encik Orhan nak kongsikan bersama dengan kami mengapa Malaysia penting untuk melibatkan diri dalam kerjasama di antara badan-badan antarabangsa ini. Okey Anim, okeylah. Saya dapat simpulkan di sini bahawa dari segi visibility negara Malaysia lah. Okey, kita nak Malaysia dilihat sebagai pemain utama dalam bidang telekomunikasi, ICT dan juga POS di mata dunia lah kan, kerana banyak peruntukan telah kita belanjakan, banyak modernisasi yang kita lah buat dalam telekomunikasi, ICT dan juga POS. Betul. So perkara-perkara ni kita perlu kongsi dengan negara-negara luar, dan of course kita apa yang kelebihan kita share, dan apa kekurangan kita perlu belajar daripada negara-negara luar yang lebih maju dan sebagainya. So itulah sebabnya kita perlu mempunyai hubungan dengan negara-negara antarabangsa, especially international organisation seperti yang sebutkan tadi, supaya apa-apa kelemahan kita yang kita perlu tambah baik, kita buat benchmarking. Benchmarking dengan negara-negara yang lebih maju di luar sana dalam sektor telekomunikasi, ICT dan juga POS, supaya kita dapat memajukan diri kita daripada daripada peringkat yang rendah at par dan mungkin lebih baik lagi daripada negara-negara maju tersebut. Kan kita pelajari daripada negara tersebut dan kita bergerak lebih maju lagi. Dan apa yang mungkin kita kurang, kita perlu ambil daripada tempat ataupun negara-negara yang berkaitan, yang lebih maju, yang mempunyai idea yang berbeza. Itu dia perkongsian yang cukup padat dengan penerangan sekali, penerangan yang sangat jelas mengenai sektor telekomunikasi di bawah International Telecommunication Union ataupun ITU. Dan semoga apa yang diterangkan pada hari ini sedikit sebanyak dapat memberi informasi baru kepada anda semua
mengenai usaha yang sedang dijalankan Malaysia. Dalam masa yang sama dapat menerajui ekonomi digital serantau dan seterusnya menaik taraf hubungan antarabangsa dalam pembangunan sektor telekomunikasi. Baiklah penonton semua, kita dah sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih banyak-banyak kerana anda setia bersama dengan kami sehingga ke saat ini. Terima kasih juga kita nak ucapkan kepada satu-satunya tetamu kita pada hari ini, Encik Ahmad Nurhad bin Zahari selaku Setiausaha Bahagian Teknologi Komunikasi. Terima kasih banyak-banyak ya berkongsi dengan kami. Dan selain daripada edisi pendidikan, berbagai lagi kategori yang kita akan bincangkan, antaranya gaya hidup, kita ada kesihatan, kita ada pelancongan juga, teknologi keusahawanan, industri kreatif, hiburan mahupun sukan. Dan kita juga ada booth anda lawati bila-bila masa sahaja, di mana sahaja anda berada. Segalanya di mydigital.kkmm.my, memacu aspirasi digital negara. Sekian saja dari kami, nantikan episod seterusnya. Assalamualaikum dan bye-bye. Thank you so much. Sama-sama. Dia punya tarikh semua diingat. Itulah, kadang-kadang banyak sangat kita pun dah